macam hilang sistematiknya kan. Kalau hari biasa pagi pergi sekolah, balik, ada aturannya kan dengan jadualnya. Tapi bila kita bila semua terkurung dalam tempoh pandemik COVID-19 ni, semua terkurung dalam rumah, tak tahu nak buat apa, tak tahu nak urus kehidupan macam mana. Sedangkan umur kita berapa tahun dah? Dah berapa belas tahun dah kita dah dibiasakan dengan jadual kehidupan kan. Jadi kita ikut follow je. Rupa-rupanya kita tak mampu lagi nak mendisiplinkan diri kita daripada sifat malas, bertanggung, tak mau belajar, tak mau baca buku. Sepatutnya sifat-sifat itu tidak patut ada pada diri kita. Sepatutnya ruang yang ada ini untuk kita muhasabah diri kita, check balance diri kita, buat refleksi hidup kita. Andai kata tak ada orang yang mengatur hidup kita, kita boleh tak berdikari dengan hidup kita? Kita boleh tak urus hidup kita? Rupa-rupanya kita gagal. Betul tak? Kita gagal nak uruskan kehidupan kita. Buktinya apa? Sekarang lah kan kita tengok, kita tak payah tengok orang lain, kita tengok diri kita sendiri. Pagi bangun pukul berapa, subuh kita entah ke mana, betul tak? Subuh tak? Malam, Alhamdulillah. Malam, sampaikan tidur lewat malam. Kan Ustazah cakap saja-saja, Ustazah berhati. Malam pukul 3, 4 pagi, main game apa semua. Lepas tu macam mana nak bangun subuh di awal pagi, macam mana nak pukul 8 pagi tu nak baca buku. Tak ada, hilang. Petang baru bangun, lepas tu jadi buruh hantu balik. Sepatutnya itu tidak berlaku pada diri kita. Sepatutnya kita dah diri kita dah berdisiplin, dengan aturan yang selama ini. Sepatutnya itu yang menjadi ketekanan untuk kita istiqomah lakukan dalam kehidupan kita seharian. Itu sepatutnya berlaku, tapi sebaliknya. Okey, tak apalah. Itu sebagai mukadimahnya. Harap apa tajuk kita yang Ustazah nak share hari ni ialah dia tak keluar sekejap Okey, nampak tak? Dapat? Ada. Okey, nampak semua? Jelas kan? Hello. Jelas. Okay. Kita tengok tajuk kita hari ini ialah hindari sifat negatif. Okey. Ni cek balik diri kita ni. Ada lagi tak sifat-sifat negatif? Selagi kita hidup dekat dunia ni, selagi kita bernyawa, selagi kita ni belum cukup dewasa, belum cukup matang, sifat-sifat negatif ini sentiasa ada pada diri kita. Okey, Nabi dah berpesan, Nabi dah bersabda, Nabi dah cerita lama dah. Nabi dah ajar lama dah. Nabi dah ajar lama, iaitu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah baca dulu, kamu perhatikan, lepas ni kita baca sama-sama An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min azabil kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sekali lagi Ustazah baca, perhatikan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min azabil kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tengok maksud dia.
Okay, sama-sama ikut Ustazah baca. Baca hadis dengan betul dan fahami maksudnya. Okay. Allahumma inni a'udzubika. Okay, semua on mikrofon ikut Ustazah baca. Allahumma inni a'udzubika. Salah ni. Ha? Hello. Ulang lagi sekali. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah. Hello. Ya Ustazah baca. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aku memohon perlindunganmu. Aku memohon. Baca, ikut. Ustazah boleh tengok korang baca tak baca. Baca. Hello. Sekali lagi. Hello. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Gila. Ustazah, Ya, Ustazah. Aziz. Ada kacau dah. Kejap. Aduh. Quran lah. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Okey, baik. Sebelum Ustazah pergi lebih lanjut lagi, ini adalah petikan hadis yang sahih. Ini merupakan satu doa yang Nabi ajar kepada kita supaya setiap hari kita lazimi bacaan doa ini, okey? Supaya kita mohon kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada sifat-sifat negatif. Sifat malas, sifat keluh kesah, sifat tak nak buat itu, tak nak buat ini, tak bermotivasi, tak ada semangat. Jadi hari ni kita nak belajar satu doa yang boleh bangkit motivasi kita, yang boleh bangkit semangat kita untuk belajar, yang boleh bangkit kita ni jadi orang yang nak bermujahadah. Buat kerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Jadi nak belajar ni, kita tak boleh jadi on the spot macam tu. Kita kena minta dengan Allah. Minta dengan Allah, minta pertolongan dengan Allah, minta perlindungan daripada Allah. Kadang-kadang sebab malas, kadang-kadang diri nak tapi nantilah dulu. Mungkin bisikan-bisikan daripada luar, mungkin bisikan-bisikan daripada syaitan, tak payahlah belajar, tidurlah dulu, bangun dan nanti kita main game. Macam tu. Jadi hari ni Ustazah nak ajar kita sama-sama buat refleksikan diri. Macam mana ni aku nak bangkit ni? Macam mana aku nak bangkit ni? Nak pergi sekolah tak boleh, jumpa cikgu tak boleh. Mak ayah kita bukannya 24 jam boleh ajar kita, betul tak? Turun. Jadi hari ni Ustazah nak bangkitkan semula semangat kamu supaya biar ada semangat nak belajar walaupun kita tak mampu nak tengok cikgu depan mata. Walaupun cikgu tak ada kanan kiri kita, walaupun cikgu tak ada nak marah kita, buat ni, buat itu, tak ada. Tapi kita ni dengan hanya Allah sahaja yang boleh menggerakkan hati kita, hanya Allah sahaja yang mampu bangkitkan semangat kita. Tapi macam mana? Kena berdoa lah dulu dengan Allah, mintalah dulu dengan Allah. Macam mana nak minta dengan Allah? Ada cara dia. Ada cara dia. Macam mana cara dia? Nabi dah ajar. Nabi dah ajar kepada sahabat bagaimana untuk elak diri kita dari sifat negatif. Untuk elak daripada kita, untuk bangkit, untuk keluar daripada lemah semangat. Kita semua ni sekarang ni dalam tempoh pandemik ni, kita sebenarnya lemah semangat. Semangat kita lemah. Kenapa lemah? Dengan terkurungnya kita dalam rumah, tak boleh pergi ke mana-mana. Cumanya sekarang ni kan, tempoh PKPP ni, yang umur 12 tahun ke atas bolehlah keluar. Okay? Nak keluar, kita macam baru keluar daripada, nak kata penjara, dahsyat sangat kan? Macam baru keluar daripada gua. Macam blur sekejap kan? Jadi, step pertama yang perlu kita buat, kita ni sebagai orang Islam, okay? Allah dan Rasul dah bagi dah panduan dan cara dia. Cuma kita dah tak jumpa kunci tu. Hari ni kita nak belajar bagaimana untuk kita mohon kepada Allah, bagaimana nak bangkit semula, bagaimana nak bangun semula, bagaimana nak develop semula semangat kita. Supaya walaupun kita tak tahu bila sekolah untuk menengah rendah ni boleh pergi sekolah kan. Mana tahu sampai hujung tahun. Kita tak tahu, wallahualam. Tapi dalam masa yang sama, kita tidak tinggalkan ilmu. Kita tak tinggalkan pelajaran kita. Sebab apa? Menuntut ilmu itu bukan sahaja di sekolah. Tapi menuntut ilmu itu sepanjang masa. Selagi kita hidup, selagi itulah kita kena
menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah fardu ain. Tambah-tambah lagi ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Okey, ilmu agama fardu ain, tidak akan terlepas seorang pun tanggungjawab menuntut ilmu. Okey? Jadi hari ini kita sama-sama untuk kamu dan untuk Ustazah juga keluar daripada sifat malas. Okey? Keluar daripada sifat negatif supaya kita boleh bangkit semula. Ustazah harap kita semua apa kata macam kita muhasabah balik, cari kekuatan balik. Okey? Jadi macam mana nak cari kekuatan tu? Berdoa kepada Allah, minta dengan Allah sebagaimana yang telah diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Ini adalah salah satu doa yang apa kata untuk bangkitkan semangat motivasi kita. Bukan hari ni je, kalau setiap hari kita amalkan, bangun tidur, lepas solat apa semua, sebelum pergi sekolah ataupun sebelum kita memulakan tugasan harian kita, tak kira kita pelajar ke, kita pekerja ke atau kita ni siapa, pagi-pagi mulakan dengan doa ni. Hari ni kita belajar, kita cuba fahami maksud dia dan kita amalkan setiap hari. Baca setiap hari. Save doa ni dalam handphone masing-masing. Baca. InsyaAllah Allah akan bagi pertolongan. Boleh? Faham? Faham tak? Faham Faham. Alhamdulillah. Kita semua ni nak bangkit kan, nak bangun semula kan daripada dalam tempoh pandemik ni. Bukan kita je yang terkesan emosinya, bukan kita je yang terkesan, tapi semua orang dekat seluruh dunia. Sebab ia bukan isu negara kita, tapi isu global. Isu satu dunia. Okay. Kita baca sekali lagi ya. Ustazah baca, kamu ikut. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma A'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah. Ya Allah. Aku memohon perlindunganmu. Aku memohon perlindunganmu Minal ajzi wal kasal. Minal ajzi minal azzi wal kasal. Minal ajzi wal kasal. Minal Azzi wal kasal. Rosak dah. Daripada sifat lemah dan malas. Daripada sifat lemah dan malas. Wal jubni wal harami. Wal jubni wal harami. Dan sifat pengecut dan nyanyuk. Dan sifat pengecut dan nyanyuk. Wa a'udzubika. A'udzubika. Wa a'udzubika. Dan aku memohon perlindunganmu. Dan aku memohon perlindunganmu. Min fitnati. Min Min fitnatil mahya. Min fitnatil mahya Wal mamati. wal mamati. Daripada fitnah kehidupan. Daripada fitnah kehidupan Dan kematian. dan kematian. Wa a'udzubika. Wa'udzubika Min azabil kubri. Min azabil kubri. Dan aku memohon Memohon perlindunganmu perlindunganmu daripada azab kubur. daripada azab kubur. Tengok cantik kan doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah setiap hari, setiap pagi kita mulakan, kita mohon pertolongan daripada Allah. Mohon apa? Mohon perlindungan. Mohon apa? Perlindungan. Perlindungan yang daripada apa? Yang pertama apa dia? Yang pertama dan malas. sifat lemah
dan Left. malas. Perlindungan daripada sifat lemah dan juga malas. Lagi daripada sifat apa? Sifat pengecut. Lagi Nyanyok. nyanyok. Apa maksud nyanyok? Lupa. Lupa. Cakap hari ni esok dah lupa. Apa Doa pun boleh lupa. Itu sifat nyanyok. Hello? Hello je. Lagi Dengar saya tak? memohon perlindungan daripada-mu. Okey, yang pertama lemah, yang kedua malas, yang ketiga pengecut, yang keempat nyanyok, yang kelima memohon perlindungan daripada fitnah. Fitnah apa? Fitnah kehidupan, maksudnya fitnah dunia dan juga fitnah selepas kematian. Lagi kita mohon perlindungan daripada Allah daripada azab kubur. Kita mohon perlindungan daripada Allah azab kubur. Baik, kita tengok. Kita mohon setiap hari kita memohon perlindungan daripada Allah. Okey. Mana pensel Ustazah? Okey. Baik. Yang pertama ialah daripada sifat lemah. Yang kedua daripada sifat malas. Daripada sifat lemah. Kenapa duduk sini ya? Alay. Hello? Ya. Boleh makan tak? Sudah tadi hello. Tak. Saya makan sekejap boleh tak? Tak apalah. Saya makan sekejap Makan ambil pinggan kat sini letak kat situ. Tak boleh. Saya kena tak tahu. Tak ada. Kurau je. Tengah makan lah ni. Okey. Mohon perlindungan daripada Allah. Mohon perlindungan daripada Allah. Setiap hari baca. Okey, yang pertama apa dia? Daripada sifat apa? Sifat apa? Kelas, sifat apa? Tak tahu lah. La ilaha illallah. Lemah. Malas. Sifat lemah. Sifat lemah. Yang kedua sifat apa? Malas. Malas. Yang ketiga sifat apa? Pengecut. Pengecut. Apa maksud pengecut ni? Tidak berani menegakkan kebenaran. Tengok dosa depan mata biar je. Tengok kakak tak solat biar je. Tengok adik buat benda yang tak patut biar je. Okey, itu jadi pengecut. Itu maksudnya sifat pengecut. Okey. Lagi. Yang keempat sifat apa? Mohon daripada Allah sifatnya nyanyok. Okey. Yang kelima sifat apa? Yang kelima sifat apa? Fitnah dunia. Apa maksud fitnah dunia? Apa maksud fitnah dunia? Tak tahu lah. La ilaha illallah. Fitnah dunia. Cerita yang dusta. Cerita yang tak betul. Okay. Kita dapat cerita yang tak betul, kita sebarkan. Atau kita sengaja mengada-adakan cerita yang tidak benar. Itu fitnah dunia. Dengan niat untuk menjatuhkan orang lain. Mengadu domba, mengumpat, cik-cik yang tidak berfaedah. Fitnah dunia lah tu. Okey? Fitnah selepas kematian? Fitnah kematian. Fitnah selepas mati. Apa dia? Tak tahu lah. Astaghfirullahalazim. Fitnah kematian ni maksudnya bila kita mati, kita tak sempat nak bertaubat. Kita tak sempat nak mohon taubat atas dosa-dosa kita yang kita lakukan dekat dunia. So, dalam kubur nanti, dekat akhirat nanti, alam barzakh nanti, tenang ke tak tenang kita kat sana? Tidak tenang.
Tenang ke? Kenapa tak tenang? Sebab dekat dunia, kita melakukan banyak dosa, tapi kita tak bertaubat. Dosa dengan orang, kita tak sempat minta maaf. Dosa dengan Allah, kita tak sempat nak bertaubat. Azablah kita dekat kubur. Betul. Malaikat apa jaga kubur kita? Duk palu kita, duk pukul kita. Malaikat apa? Yang kerja dekat dunia ni, Malaikat Israel. Yang jaga kita, roket dengan atik. Dalam kubur, malaikat apa? Mungkar. Bukan nangkis. Dan nakir. Sanggup ke dengan palu? Dah ready ke? Belum. Ready ke? Belum. Ada salah, ada terbuat apa-apa dengan kawan sebelum ni, cepat minta maaf. Dosa dengan ayah, dosa dengan ibu, dosa dengan adik-adik, dosa dengan jiran, dosa dengan kawan-kawan. Okay? Tak sempat minta maaf sesama manusia, tunggulah azab nanti. Itu maksudnya fitnah kematian. Lagi, mohon pada Allah daripada azab kubur. Mohon daripada Allah, berlindung daripada Allah daripada azab kubur. Nak elak daripada azab kubur ni macam mana? Sebelum mati, prepare taubat. Kita tak tahu bila kita mati, maka setiap hari kita kena apa? Kena berdoa, memohon keampunan. Sebelum tidur malam, maafkan kesalahan semua orang sebab kita tak kita tak tahu bila kita akan mati. Okey? Dengan Allah sebelum tidur, istighfar, okey? Macam tu. Jadi maksudnya setiap hari kita sentiasa mohon perlindungan daripada Allah daripada sifat. Yang pertama sifat lemah. Yang kedua sifat malas. Yang ketiga sifat apa? Pengecut. Pengecut ni maksudnya takut untuk tegur maksiat di depan mata. Maksiat ni maksudnya dosa-dosa lah. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Yang keempat, mohon perlindungan daripada Allah sifat nyanyok ataupun pelupa. Minta dengan Allah. Okay. Yang kelima, minta perlindungan daripada Allah supaya kita ni dijauhi daripada fitnah dunia. Kalau suka mengumpat, lepas ni tak nak dah ya Allah, aku tak nak mengumpat dah ya Allah, aku tak nak mengadu domba dah ya Allah. Macam tu. Okay, yang keenam, kita mohon kepada Allah supaya kita terselamat daripada fitnah kematian. Dan yang ketujuh, memang yang ni kita takut, sangat-sangat takut, sangat-sangat. Yang lain ni, bolehlah. 1, 2, 3, 4 ni, 1, 2, 3, 4, 5 ni, tak apa hari-hari boleh minta, kita tahu. InsyaAllah selagi kita hidup, tak nak dah azam setiap hari. Tapi bila dah masuk part yang ketujuh ni, tak ada U-turn dah. Tak ada U-turn dah. Kalau dah sampai waktunya, 5 lah. Kita tak mampu nak U-turn dah. Okay? Dia lemah, malas, pengecut ni kita boleh lagi U-turn tau. Okay? Ustazah bukan nak cakap dekat kamu je, tapi Ustazah juga berpesan kepada diri Ustazah juga. Ustazah pun banyak juga kelemahannya. Sambil kita belajar ni sebenarnya bukannya untuk kamu juga, tapi untuk kita sama-sama kita perbaiki diri kita. Okay? Okay. Lepas ni Ustazah nak kamu hafal doa ni Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami Nabi pernah bersabda. Ustazah tak jumpa, Ustazah tak tahu nak cari teks hadis tu kat mana. Kalau Ustazah cari, Nabi pernah bersabda, sebaiknya sembunyikan sendawamu daripada saudara-saudaramu. Dengar tu. Nabi pernah bersabda, sembunyikan sendawamu daripada didengari oleh saudara-saudaramu. Itu mic tu dah. Sorry. Kalau tak Okay? Kau apa menganjing gila. Betul. Dalam majlis ilmu, walaupun kita ni tak duduk belaga lutut ke apa, kita tetap dalam majlis ilmu.
Okay, Apa tu? adab tu Kat kena belakang tu. jaga. Adab kena jaga. Sebab apa? Orang yang beradab itu, Saya lupa mute tadi. Sorry lah. orang yang beradab itu lebih dimuliakan daripada orang yang cerdik pandai. Cerdik pandai tapi tak beradab, tak ada guna. Takut ilmu yang kita belajar itu tidak diberkati. Sebab ilmu itu sifatnya, ruhnya sifatnya adalah cahaya. Kalau kita tak ada adab, macam mana ilmu tu nak lekat pada kita? Tambah-tambah lagi kita bersama dengan kawan-kawan kita, guru kita, kena jaga adab. Sangat-sangat dituntut beradab dalam majlis ilmu. Tak kiralah dalam online ke, bersemuka ke, memang adab itu kena diutamakan. Tak apa. Ustazah tak marah kalau korang tak pandai, makafil, tapi adab tu kena nombor satu. Okay? Kena faham, kena jelas dekat situ. Ambil. Okay, jadi kesimpulannya, dah kesimpulan ke belum lagi? Kesimpulan daripada hadis ni, Ustazah nak kamu beramal dengan hadis ini. InsyaAllah beramal dengan hadis ni, tak mampu nak hafal setiap hari baca. Okay? Boleh, kita boleh screenshot. Screenshot. Lepas tu kita simpanlah dekat device kita, handphone kita tu. Yang ni aku wajib baca setiap hari. Doa mohon perlindungan daripada Allah. Okay, Ustazah share dekat grup nanti kamu boleh jadikan sebagai bacaan doa setiap hari. Bacalah setiap hari insya-Allah. InsyaAllah. Okay. Baca. Mohon perlindungan daripada Allah daripada sifat lemah, dari sifat malas, daripada pengecut, daripada nyanyuk dan pelupa, fitnah dunia, fitnah kematian dan juga yang paling kita takut ialah azab kubur. Okay. Sekali lagi kita sama-sama baca. Allahumma inni a'udzubika. Cepat on microphone. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal jubni wal harami wa a'udzubika wa a'udzubika min fitnatil mahya min fitnatil mahya wal mamati wal mamati wa a'udzubika wa a'udzubika min azabil kubri. min azabil qabri. Dekat sini kita faham, kita mohon perlindungan daripada Allah, daripada sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat pengecut, dari sifat nyanyuk, pelupa, okay, daripada fitnah dunia, daripada fitnah kematian dan juga azab kubur. Okay, boleh tak? Mulai daripada hari ini, Ustazah nak kamu setiap hari, setiap pagi, mulakan dengan doa ini. Boleh? Boleh. InsyaAllah boleh. Hari-hari kita baca, lama-lama kita akan ingat sendiri. Lama-lama kita akan hafaz. Okay, insyaAllah. Besok lagi ke? Apa dia? Besok ada lagi ke? Apa? Kelas lah. Kelas. Jadual kan dah ada. Ikut jadual lah. Ada Mana tak ada pun. La ilaha illallah. Tak tahulah kamu tu. Ikut jadual Nanti lah. share. Okay. Kenapa? Kenapa nak adakan kelas lagi ke? Tak tahulah. Besok saya kat kampung lah, Zazah. Kat kampung tu lain macam ayam. Tak apa, belajar yang ni dulu. Hai. Esok kan hari Sabtu, mana ada kelas. Kita on kelas hari sekolah lah. Faham? Esok Sabtu. Ya Allah, hai. Kau kena baca doa ni banyak-banyak ni. Kau tu dah tergolong dalam kumpulan nombor 4 ni. Nyanyuk. Nyanyuk. Pelupa. Set je. Okay. Baik. Okay. Faham teks hadis ni? Faham Alright. Seterusnya, kita tengok sifat-sifat yang tidak disukai. Maksudnya sifat-sifat yang tidak disukai oleh Nabi ialah apa dia? Maksudnya berlawanan dengan sifat-sifat di atas tadi. Berlawanan dengan sifat-sifat yang disebut dalam hadis Rasulullah ini.
Tu? Kalau apa ni? Sifat yang tidak disukai. Adalah sifat-sifat yang dinyatakan oleh Rasulullah tadi dalam hadis, iaitu lemah, malas, lawannya kita jadi seorang yang kuat. Okay? Lemah lawannya jadi kuat. Jadi kuat macam mana? Maksudnya kalau kamu murid yang mampu Apa? Membantu guru. lemah lawannya sifat Kuat. kuat. Contoh mampu membantu guru mengangkat barang kerana sakit. Okey, ni macam macam-macam lah. Okey, jadi Apa ringkas lah? okey. Lemah lawannya kuat. Malas lawannya rajin. Jadi anak yang rajin, pelajar yang rajin. Okey, rajin jaga solat. Contoh, okey. Kalau pengecut lawannya berani. Maksudnya berani menegakkan kebenaran. Berani menegur kesilapan orang lain. Maksudnya berlaku maksiat depan mata kita ataupun berlaku depan mata kita orang yang melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka, kita berani tegur. Bukan biarkan aja. Tengok ada seorang remaja, dia biadab dengan mak dia. Apa kita nak buat? Kami tak boleh buat macam ni. Jadi anak yang baik, anak yang dengar kata. Okay, macam tu. Nyanyok. Lawan sifat nyanyok ialah Ingat. maksudnya bukan jadi seorang yang pelupa lah. Nyanyok ialah penyakit yang mengganggu kerosakan fikiran seseorang yang menyebabkan berlakunya seperti kanak-kanak. Jadi macam blur, orang cakap apa? Macam Hero lah ke? Maksudnya kita bebas daripada sifat nyanyok. Maksudnya bukan jadi seorang pelupa. Hari ni cakap, esok kena ulang lagi. Esok cakap, lusa kena ulang lagi benda yang sama. Nyanyok. Jadi seorang pelupa. Okay? Boleh? Baik, pengajaran hadis. Okey, tadi kan kita dah belajar sifat-sifat yang negatif. Sekarang kita dah bangkit semula, kita dah bersemangat ke semula. Jadi apa pengajaran yang kita boleh pelajari daripada perbincangan kita tadi? Apa dia? Ada banyak pengajarannya. Yang pertama ialah sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa bacalah. Sentiasa berdoa. Kenapa? Sentiasa berdoa. Kenapa kena sentiasa berdoa? Agar dijauhkan daripada sifat yang tidak disukai. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW sendiri pun turut memohon perlindungan daripada sifat-sifat tersebut walaupun baginda seorang Nabi. Tengok. Rasulullah SAW seorang yang maksum. Kan? Nabi ni dah maksum. Apa maksud maksum? Apa maksud maksum? Alah, lupa lah. Confirm maksud juga. Orang lupa. Apa maksud maksum? Tu. Maksud ialah je. Maksud. Apa maksud maksum? Sekejap saya search. Maksum ialah apa dia? Cepat. Stage. Terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar. Betul. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Allah dah jamin. Nabi kita Allah dah jamin. Nabi Muhammad itu seorang yang maksum. Maksudnya Nabi itu seorang yang terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar. Tapi walaupun Nabi dah maksum, tapi Nabi sentiasa mengamalkan doa ini, minta kepada Allah dijauhi daripada sifat-sifat ini. Kita level apa lah? Kita ni level apa? Adakah kita maksum macam Nabi?
Maktum. Tidak. Maktum. Nak nangis kan? Nak nangis kan? Maktum. Nabi yang oh, Allah dah bagi jaminan Nabi yang masuk syurga, confirm Nabi Muhammad ni masuk syurga. Tapi Nabi setiap hari pernah berhenti memohon kepada Allah supaya terhindar daripada sifat-sifat negatif tersebut. Nabi minta setiap hari dengan Allah, ya Allah, jauhkanlah aku daripada sifat malas. Jauhkanlah aku daripada sifat nyanyuk. Jauhkanlah aku daripada fitnah dunia. Jauhkanlah aku daripada fitnah kematian. Jauhkanlah aku daripada azab kubur. Nabi. Level Nabi. Lagi minta dengan Allah supaya dijauhkan daripada sifat-sifat tersebut. Apatah lagi kita manusia biasa. Dalam manusia biasa. Solat pun tak cukup. Betul. Lagilah kena berdoa kepada Allah. Lagilah kena minta dengan Allah. Okay, insyaAllah selepas ni kita sama-sama amalkan hadis tersebut, bacaan doa tersebut dalam kehidupan kita seharian. Okay, pagi baca, paksa diri baca. Memanglah di peringkat permulaan kita rasa macam susah, tapi kita jadikan satu amalan. Amalan kita walaupun sikit benda tu, tapi lama-lama dia akan mendidik jiwa Jadi kita, bukit. rohani kita dan akan jadi terdidik. Lama-lama mana tahu, dalam 40 hari kita baca tu, satu hari Allah makbul. Satu hari Allah makbul. Kita tak tahu bagaimana Allah nak makbul bila doa kita. Allah nak tengok kesungguhan kita, bagaimana kita mohon perlindungan daripada Allah daripada sifat-sifat negatif tersebut. Kita tanya diri kita nak tak hidup dalam keadaan malas? Tanya diri kita, aku nak jadi seorang yang pemalas. Kita nak ke? Tak nak. Tak nak. Aku nak jadi seorang yang nyanyuk. Nak ke? Kita tak nak. Macam mana nak buat? Mintalah dengan Allah supaya kita dijauhkan daripada sifat-sifat tersebut. Jadi yang pertama apa kita kena buat? Kita hendaklah sentiasa berdoa. Okay, yang kedua kita hendaklah sentiasa berusaha. Kita hendaklah sentiasa berusaha. Berusaha apa? Untuk menjadi orang yang kuat. Berusaha untuk menjadi orang yang kuat. Macam mana? Kenapa? Kerana seseorang ini yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Allah sayang orang yang kuat. Allah tak suka orang yang lemah. Allah tak suka orang yang lemah semangat. Okay, boleh? Yang ketiga, kita naklah rajin berusaha. Rajin berusaha meningkatkan apa? Meningkatkan kebaikan untuk berubah daripada kemunduran kepada kemajuan. Berusaha tingkatkan potensi diri, berusaha untuk jadi lebih rajin, jadi lebih pandai. Hari ni buat satu latihan, esok usaha lagi buat 2 latihan, esok usaha lagi buat 3 latihan, supaya kita ni jadi orang yang berguna. Supaya kita ni dapat keluar daripada kejahilan kepada orang yang berilmu. Supaya kita ni boleh keluar daripada kebodohan, jadi orang yang pandai. Nak jadi pandai dia bukan magic tau. Betul. Bukan magic. Dah lama dah sangat dah kita ni. Dah 2 bulan lebih dah, 3 bulan lebih dah tak buka buku. Adakah kita makin pandai? Adakah kita makin berilmu? Tak. No way, tak. Jadi bermula daripada hari ini, minta dengan Allah, aku nak jadi seorang yang rajin berusaha. Aku nak jauh daripada sifat malas. Aku nak keluar daripada bengapnya aku ni blur sekarang ni, tak tahu benda. Nak keluar daripada Malaysia ni. Mulakan sikit-sikit, tak perlu banyak pun. Mulakan dengan sikit tapi konsisten, istiqomah. Itu lebih Allah suka. InsyaAllah. Ustazah bukan sahaja ingatkan kamu, tapi Ustazah ingatkan diri Ustazah juga. InsyaAllah kita sama-sama perbaiki diri kita. Kita sama-sama refleks diri kita. Okay? Yang keempat, kita hendaklah jadi seorang yang
berani. Jadi berani dalam segala perkara kebaikan kerana sifat ini adalah sifat para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beranilah, berani tegur kesilapan, berani untuk berubah, berani untuk lawan diri sendiri. Okey, berani. Aku ni duk isap pok je hari-hari ni aku. Hari ni aku nak buang. Mana berani ada? buang Tak ada. benda tu. Tu. Aku nak buang Apa benda itu? ni. Tak ada. Okey. Okey. Yang kelima, kita hendaklah mengamalkan gaya hidup sihat dan memperbanyakkan amalan ibadah agar dapat mengelakkan diri daripada sifatnya nyanyuk. Okey. Apa dia? Apa dia? Apa? Mengamalkan gaya hidup Itu. sihat. Mengamalkan gaya hidup sihat dan memperbanyakkan amal ibadah. Kerana dapat mengelakkan diri daripada sifatnya nyanyuk. Satu tips bagaimana untuk elakkan kita ni daripada sifat pelupa dan nyanyuk, setiap hari baca Al-Quran walaupun satu ayat. Satu huruf boleh? Satu huruf alif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif. Itu satu huruf. Alif. Satu huruf. Kalau satu ayat macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi 'allama bil qalam. Itu satu ayat. Ataupun satu ayat macam mana lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah apa? Inna a'tainakal kautsar. Itu satu ayat. Kalau Yasin je boleh tak? Yasin. Sini je. Tak lawak. Kalau kita nak tak minta berlawak sesuatu dengan Allah, kita nak banyak, betul tak? Tak boleh. Kalau kita nak minta syurga Allah, kita nak syurga yang paling best ke syurga yang tak best? Mesti nak yang best kan? Mesti nak banyak kan? Kalau kita nak minta rezeki dengan Allah, kita nak banyak ke kita nak sikit? Banyak. Banyak kan? Semua itu patut dibayar, mesti dibayar dengan amal ibadah yang banyak. Sikit kita bagi, sikit kita buat, sikit kita dah dapat. Banyak kita buat, banyak kita dapat. Tak kisah hari-hari. Hari ni tak baca lagi lah Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Boleh lah tu. Kan dia cakap Saya mesti buat punya. Aduh. Kalau kita buat sikit, kita dapat sikit. Kalau kita buat banyak, Allah bagi lagi banyak. Kita kerekod amalan kita dekat dunia, dekat akhirat kita pun Allah bagi sikitlah, kerekodlah Allah bagi. Boleh? Boleh kan? Kita tengok ni. Padankan kalimah di bawah dengan maksudnya. Al-ajzi, sifat apa? Pencot. Tiba-tiba, tak apa sebab. Yolah. Lemah. Betul? Betul lemah. Al-ajzi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, daripada sifat lemah. Betul. Tepuk tangan. Al-kasal. Apa maksud al-kasal? Al-kasal? Malas. Betul. Bagus. Al-jubni. Tak kubur. Belum lagi. Pengecut. Al-harami. Nyanyuk. Azabil kubri. Baik. Azab kubur. Fitnah al-mahya. Fitnah kehidupan. Fitnah al-mamati. Fitnah kematian. Bagus. Kita beli maksudnya ini adalah sifat kita mohon kepada Allah daripada sifat-sifat malas, fitnah kematian, daripada azab kubur, daripada sifat lemah, daripada sifat nyanyuk dan pelupa, daripada sifat pengecut dan juga fitnah kehidupan. Boleh?